43 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,215 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Terdapat 25 tambahan kes-kes baru kepada 7 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 1 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 4 kes. Kluster baru ini adalah kluster kediaman persendirian. 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 164 kluster. Manakala terdapat 14 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 115 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,562 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 555 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 4 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, 3 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 4,826 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 560,141 ujian. Menteri Kesihatan juga memaklumkan pada 13 November 2021, seramai 7,179 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini adalah termasuk 2,307 daripada golongan remaja berumur 12 ke 17 tahun. Oleh yang demikian, di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 381,106 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 88.6% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 299,651 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 69.7% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 10 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 9 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Menteri Kesihatan juga menjelaskan fasa peralihan akan bermula pada hari Jumaat 19 November 2021 yang mana masjid-masjid di seluruh negara akan mula dibukakan untuk sembahyang fardu dan sembahyang fardu Jumaat dengan kapasiti mengikut kesesuaian setiap masjid berkenaan dan penjarakan sekurang-kurangnya ukuran 1 saiz tikar sembahyang di antara jemaah. Dalam hal ini, tempahan slot untuk sembahyang fardu Jumaat melalui aplikasi BruHealth akan mula dibukakan pada hari Rabu 17 November 2021 bermula pada jam 9 pagi. Tata cara tempahan sembahyang fardu Jumaat adalah sama seperti tata cara yang telah dipraktikkan pada tahun lepas. Hanya mereka yang mempunyai kod BruHealth berwarna hijau atau kuning dan telah melengkapkan 2 dos vaksinasi COVID-19 dibenarkan untuk memasuki masjid, surau dan balai ibadat. Sementara itu, pihak-pihak berkenaan di kementerian-kementerian dan pejabat-pejabat serta pihak swasta dan orang ramai yang ingin mengendalikan sebarang acara semasa fasa peralihan boleh mendapatkan garis panduan bagi pengendalian acara-acara dan pembukaan premis-premis di laman web Jabatan Perdana Menteri. Penganjur acara atau orang ramai tidak perlu membuat permohonan ke Kementerian Kesihatan
bagi mendapatkan kebenaran dari kementerian ini untuk mengendalikan acara-acara berkenaan. Sebagai persediaan bagi pembukaan semula semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dalam fasa peralihan yang akan bermula hari Jumaat 19 November ini, masjid-masjid, surau dan balai ibadat di setiap daerah telah memulakan kerja-kerja pembersihan hari ini. Di daerah Brunei dan Muara, kerja-kerja pembersihan dilaksanakan di Masjid Al-Muhtadibillah, Kampung Sungai Kebun. Kerja-kerja pembersihan dijalankan di luar dan dalam bangunan masjid, pensanitasian dan penyusunan tanda-tanda bagi penjarakan saf-saf yang dilaksanakan oleh para pegawai dan petugas masjid dengan kerjasama ahli jawatankuasa takmir dan belia masjid serta syarikat-syarikat perkhidmatan pembersihan. Semasa sidang media baru-baru ini, Kementerian Hal Ehwal Agama mengumumkan semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara boleh dipertimbangkan untuk dibuka semula apabila jumlah vaksinasi yang lengkap bagi rakyat dan penduduk di negara ini mencapai 70%. Bagaimanapun, ini tertakluk kepada penilaian jawatankuasa pandu COVID-19. Pembukaan masjid adalah untuk menunaikan sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang fardu Jumaat sahaja. Sementara itu, sebarang aktiviti yang lazimnya diadakan di masjid ditiadakan. Sementara itu, kerja-kerja pembersihan masjid, surau dan balai ibadat juga dilaksanakan di 3 daerah yang lain. Di daerah Belait, kerja-kerja membersihkan masjid dijalankan di Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan dan Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Para jemaah yang akan hadir pada 19 hari bulan bermula subuh hari Jumaat hendaklah sentiasa mematuhi SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan sendiri, iaitu seperti sentiasa memakai sungkup muka, kemudian berudu daripada rumah, kemudian membawa sejadah sendiri. Dan penting juga adalah untuk membawa telefon bimbit. Ini adalah untuk memastikan mereka berada dalam 2 dos dan juga full vaksin, dan juga untuk mengimbas QR code dan memastikan mereka berada dalam keadaan sihat. Di daerah Tutong, kerja-kerja pembersihan masjid dilaksanakan di 9 buah masjid dan balai ibadat ini termasuk Masjid Kampung Senaut, Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang, Masjid Kampung Penapar, Masjid Kampung Bang Dalam, Masjid Kampung Menengah, Masjid Kampung Birau, Masjid Kampung Telisai, Masjid Kampung Bukit dan Balai Ibadat Hajah Aminah, Kampung Long Mayan, Tutong. Dan di daerah Tempurung, pelaksanaan kerja-kerja membersihkan dijalankan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai, Mukim Bokok. Pembersihannya juga dilakukan oleh para pegawai dan petugas masjid dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir. Kerja-kerja pembersihan seumpamanya akan sentiasa diteruskan dari masa ke semasa. Ke arah mengajak orang ramai untuk sama-sama mendekatkan diri dan memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar rakyat dan negara Brunei Darussalam terhindar dari segala bala bencana dan penyakit berbahaya khasnya wabak COVID-19, Kementerian Hal Ehwal Agama semalam meneruskan lagi majlis malam munajat secara maya. Antara yang menyertai Yang Berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Padarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Bihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengisian majlis termasuk bacaan Saidul Istighfar, zikir istighfar dan taubah beramai-ramai. Juga menyertai Pengiran Datuk Sri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, dan Datuk Sri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal.
1 daripada 10 orang dewasa menghidap diabetes pada tahun 2021. Menurut Persekutuan Diabetes Antarabangsa, dianggarkan 537 juta orang dewasa di seluruh dunia kini menghidap penyakit diabetes dan dijangka meningkat kepada 643 juta menjelang tahun 2030. Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena Hari Diabetes Sedunia menegaskan diabetes menyebabkan 6.7 juta kematian pada tahun 2021, iaitu satu penghidap diabetes meninggal dunia setiap 5 saat di seluruh dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar seterusnya menjelaskan diabetes punca kematian ketiga utama selepas penyakit jantung dan kanser di negara ini. Pengesanan awal dan rawatan diabetes penting untuk mengurangkan risiko kerosakan organ akibat hiperglisemia. Usaha berterusan telah dan giat dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan sebelum gelombang kedua pandemik COVID-19 ke arah memudahkan pengesanan awal diabetes melalui program pemeriksaan kesihatan kebangsaan dan program tempat kerja dan kesihatan. Gelombang kedua pandemik COVID-19 yang berlaku ketika ini banyak memberikan cabaran dengan majoriti sumber dan usaha penjagaan kesihatan banyak tertumpu dalam memerangi dan mengatasi pandemik. Akibatnya penyediaan perkhidmatan penjagaan kesihatan biasa untuk diabetes juga turut terbatas dan berkurangan dengan ketara. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan telah berusaha memastikan pesakit diabetes masih mempunyai akses kepada ubat-ubatan dan doktor, jururawat pendidikan diabetes dan pakar permakanan melalui konsultasi dalam talian. Perjumpaan secara bersemuka memang dikurangkan tetapi masih diberikan jika perlu. Turut dikongsikan data daripada Pusat Pengasingan Kebangsaan di mana 44% kes kematian COVID-19 adalah penghidap diabetes iaitu kira-kira 1 dari 2 kematian. Justru penghidap diabetes dinasihatkan mengambil ubat dengan kerap dan tetap, mengekalkan berat badan yang sihat, mengekalkan pemakanan yang sihat dan berusaha melakukan aktiviti fizikal dengan selamat. Mengambil kira risiko yang lebih tinggi bagi penghidap diabetes kepada jangkitan COVID-19, mereka dinasihatkan supaya melengkapkan vaksinasi COVID-19. Tema Hari Diabetes Sedunia tahun ini, akses ke penjagaan diabetes yang jelas amat relevan semasa pandemik COVID-19. Penjenayah siber menggunakan pelbagai taktik bagi memperdaya pengguna internet. Apakah kesan buruk jika seseorang terpedaya dengan jenayah siber? Untuk mengetahuinya, ikuti laporannya bersama Wazna Fakhriana Osman. Kesedaran mengenai penipuan siber perlu disebarluaskan dalam setiap lapisan masyarakat. Bersama kita dua narasumber dan Siti Khadijah binti Haji Ismail, penganalisis security Cyber Security Brunei CSB, dan Dr. Haji Syahrul Tazrajiman bin Haji Tajuddin, penolong Profesor Dekan Sekolah Pengkomputeran dan Informatik UTB. Menurut Puan Siti Khadijah, apakah kaedah penipuan siber yang sering digunakan di negara ini? Kaedah penipuan cyber yang sering digunakan di negara ini berkaitan dengan kejuruteraan sosial atau lebih dikenali sebagai social engineering. Kejuruteraan sosial ialah memanipulasi atau memperdaya seseorang untuk memberikan maklumat sulit atau peribadi yang mungkin digunakan untuk tujuan penipuan. Baik, menurut Dr. Haji Syahrul, golongan manakah yang mudah terpedaya? Golongan yang mudah terpedayanya adalah mereka-mereka yang berumur di bawah 25 tahun dan juga mereka-mereka yang berumur 70 tahun ke atas. Ini adalah kerana pada lingkungan usia muda ni mereka lebih selesa untuk mengongsikan maklumat pribadi mereka ya. Jadinya they are more social. Manakala golongan warga emasan ini kurang arif dengan teknologi, jadi mereka mendapat ataupun menghadapi beberapa cabaran untuk mengetahui yang mana cara-cara yang terbaik untuk berada di dalam alam maya ini. Puan, apakah langkah yang diambil oleh pihak berkuasa sekiranya penipuan siber dilaporkan? Pada masa ini, pihak berkuasa ada mempunyai SOP masing-masing untuk menjalankan siasatan
jenayah cyber. Ini akan melibatkan agensi yang berkenaan untuk menangani siasatan jenayah cyber itu ketika dunia berhadapan pandemik COVID-19. Menurut Doktor, bagaimanakah kesan penipuan siber terhadap negara dan masyarakat? Sebilangan besar motif dari serangan dan penipuan cyber adalah mencari keuntungan dari segi keuangan. Antara lain kesan-kesan penipuan cyber termasuk gangguan terhadap perjalanan ataupun bisnes proses. Dan kesan yang paling buruk adalah barangkali terhadap reputasi sesuatu proses atau sistem atau aktiviti atau juga institusi yang terbabit dalam itu. Menurut Puan pula, apakah kes penipuan siber yang terbesar yang pernah berlaku di negara ini? Kes penipuan yang terbesar yang berlaku di negara ini ialah berkaitan dengan penipuan business email compromise atau BEC, di mana penjenayah akan menghantar email yang menyamar daripada sumber yang diketahui seperti membuat permintaan yang sah. Satu lagi jenis variasi BEC yang biasa melibatkan penyamaran atau menggodam akaun vendor untuk menipu mangsa ialah menggunakan invoice palsu atas alasan untuk menukar butiran pindahan bank. Apakah saranan doktor kepada masyarakat agar sentiasa peka dan tidak leka semasa melayari media sosial? Kita ni mestilah sentiasa peka dengan keadaan semasa. Adalah penting untuk kita ni untuk serba sedikit mengetahui cara-cara macam mana penipuan dilakukan dan mengambil tahu atas perkembangan jenayah-jenayah cyber yang terjadi sekitar kita ni. Kita ni juga sepatutnya memastikan keadaan sistem dan alat-alat peranti yang kita ni ada pada kita ni sentiasa dalam keadaan terjamin ataupun secure. Auda, sentiasa berwaspada ketika menggunakan media sosial dan jangan mudah terpedaya. Sekolah Arab berlait dengan idea perniagaan Donut B-Set menjorai pertandingan Celik BIS kali ketiga, manakala Mahat Islam Brunei Kumpulan 2 dengan idea perniagaan Kuisku memenangi pertandingan Big Start kali ke-8. Majlis Convocation pertandingan-pertandingan tersebut diadakan secara dalam talian. Ia dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kesehawanan Inovasi EIC dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Kokurikulum. Majlis disaksikan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Pertandingan antara lain bertujuan bagi memupuk kesedaran corak minda kesehawanan dan pendedahan kepada para pelajar dengan kesehawanan dan inovasi secara realistik dan praktikal. Paras air banjir di jalan-jalan penghubung utama Mukim Bukit Sawat dan Mukim Labi di Ulu Belait masih tinggi dan tidak dapat dilalui oleh kenderaan. Di samping itu, pelbagai bantuan telah disediakan termasuk bantuan logistik, perubatan dan catuan bagi mangsa banjir yang terjejas. Pos Kawalan Insiden melalui beberapa agensi juga membuat pemantauan dan lawatan ke rumah-rumah yang terjejas serta memberikan nasihat kepada penduduk-penduduk kampung supaya sentiasa berwaspada dan bersabar. Jika keadaan banjir semakin teruk, maka inisiatif-inisiatif yang diambil oleh pihak-pihak berkenaan ialah dengan memastikan semua penghuni-penghuni rumah yang terjejas oleh banjir untuk dievakuasi dengan sesegeranya dan ditempatkan ke lokasi yang telah dikenal pasti bagi pendapatan-pendapatan mangsa banjir. Penduduk Mukim Bukit Sawat yang terjejas adalah lebih kurang 260 orang dan seramai 13 orang telah pun dipindahkan pada hari Jumaat lalu di Balai Raya Sungai Liang. Pada yang membagi bantuan untuk kemudahan kami semasa tekanan banjir ini, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan memudahkan untuk kami terkena mangsa banjir ini untuk dorang membantu kami untuk kemudahan kami lah. Strategi yang diperkenalkan pihak kerajaan melalui operasi penguatkuasaan Operasi Pulih melibatkan pelbagai kementerian.
Ia merupakan langkah yang efektif lagi kolektif dalam memastikan kebaikan dan kesejahteraan semua pihak terus terjamin dalam pengurangan pergerakan bagi membendung risiko penularan jangkitan COVID-19 di negara ini. Selaras dengan pematuhan yang disarankan oleh pihak kerajaan, ianya adalah bertujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum yang perlu ditanai serta dipikul sebaiknya bagi proses pemulihan negara mengharungi detik-detik situasi pemenungan wabak daripada tersebar secara meluas tanpa sebarang kawalan.